und der Barmherzigste. Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Beten du Allah te adorim, beten prete yedim kerkoim. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو بدلي رازاني أمرازتو. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman semua? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik, penonton jangan terperanjat hari ini kenapa muka kita ada hari Khamis ni. Dia bukan segmen ada je. Tapi ni segmen yang kita nak katakan tentang apa kata orang tu. Apa kita nak berbual pasal malam ni? Dia apa? Masjid tak muat. Masjid tak muat. Pasal pasal kita dah nampak lah dalam dalam Facebook, dalam IG, lontaran-lontaran netizen, para jemaah sekalian yang menonton ni, kita cuma nak mendidik. Kerja kami ni sebagai MRO cuma nak mendidik para jemaah yang di luar sana lah, nak kena sabar dan sebagainya lah kepada ni. Dan kita nak berbual pasal perkara yang berlaku pada hari esok lah, insya-Allah. Baik, mungkin ada kita nak yang nak mulakan dulu. Siapa yang nak mulakan ni? Mulakan? Silakan. Sebab saya nampak macam seorang je bunga kat sini kan. Jadi ada dua kumbang. Saya macam nak jemput satu kumbang, boleh tak? Kita punya tetamu terhormat, saudara Muhammad Ridwan bin Mas'ud. Saudara Muhammad Ridwan bin Mas'ud, awak dah bersedia? Saudara Ridwan, awak sedia? Kalau dah sedia, boleh dah tunjuk gambar tu. Penonton nak lihat muka anda. Betul. Dengan kita pun berharap kalau ada yang boleh share juga, dipersilakan share untuk inilah live hari ini. Semoga mendapatkan manfaat kepada yang lain juga, insya-Allah. Betul, mungkin ada yang nak tahu juga macam mana proses besok dan sebagainya. Jadi bolehlah type soalan anda ataupun your curiosity ke apa dekat kita punya komen ni kat bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wan, awak masih dekat masjid Tak takut ke?
Kenapa awak kat masjid ni? Ceritalah sikit, apa salah awak kat masjid? Hmm. Masya Allah. Bukan senang dapat pekerja macam gini walaupun susah ni. susah nak dapat. Ni yang dapat claim hours tak dapat tak apa Wan, tak dapat claim hours dekat dunia, kita dapat claim hours kat akhirat insya-Allah. Amin. Baik, insya-Allah. Okey. Baik, kita dah start perbincangan kita lah. Okey, lebih-lebih lagi pada Jumaat. Okey. Solat Jumaat tetapi tak muat. Kalau kita tengok daripada struktur budaya para asatidzah, kalau istiqamah sendiri sekali datang Jumaat, okey, boleh dah sampai kepada 2,000 ataupun 1,000 lebih lah. Tapi kalau solat hari raya, dia boleh sampai mencurah-curah sampai ke luar padang, kira luar pagar masjid. Kita bersediakan tempat. Tapi tiba-tiba hari ni, ataupun kita lihat dalam waktu COVID ni, esok ni dia ada pemilihan pula. Maksudnya siapa yang nak masuk, dia nak kena buat booking sistem, dia nak kena itu dan ini. Dan bila nak buat booking pula, satu agensi ni dah buat booking, dia kata kena buat satu badan Islam ni dah suruh buat booking, dia kata ada crash lah, ada apa dan sebagainya. Jadi netizen kita ni marah dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz Kamarul, kalau anda sendiri menjadi dalam tempat tu, macam mana agak situasi yang Ustaz kalau boleh nak nasihatkan kepada para pendengar kita lah, Ustaz Sharfah ke ataupun Saudari Ridwan, silakan. Okay, bismillah. Kalau Ana rasa booking system ni memang satu benda yang bukan senang nak buatkan. Maybe memang kalau kita imagine diri kita kalau ada dalam berapa ramai orang, kalau kita buka satu website tu atau satu booking system tu, confirm dia akan crash lah kan, betul tak? Macam imagine kalau benda tu kalau kita macam pergi wayang ke apa, tiba-tiba kita masuk dekat pasal dia famous ke apa, kita masuk, dia akan crash lah kalau ramai. Dengan kat Singapura ni banyak kan Islam kita juga, Islam kita juga banyak yang menggunakan booking tu untuk diorang book lah tempat-tempat mereka. Jadi benda ni kita macam cakap, kita dah forcing this benda akan terjadi lah. Tapi dalam keadaan gitu juga kita kena tengok dalam back end dia juga. Kita tak boleh tengok dia punya alamak asal sistem ni lambat, tak boleh ni dan sebagainya. Tapi back end dia bukan senang lah, seperti mana kalau kita tengok. Maksudnya apa-apa yang kita tengok kat hadapan, kita kena tengok dekat belakang juga. Maksudnya both side of the world lah, atau both side of booking system itu sendiri. So itu sedikit sebanyak lah kalau kita boleh tengok tentang booking system ke apa-apa sistem pun dekat dalam website ini sendiri ataupun dalam internet. Betul. Kalau saya Sharfah pula macam mana Sharfah? Saya pula nak menunaikan solat Jumaat lah, menerusi bukti ataupun solat jamaah, menerusi bukti sistem dan sebagainya, satu perkara yang baru. Jadi saya rasa mungkin tak semua orang yang biasa dengan online shopping atau sebagainya. Jadi bila kena booking sistem ni mungkin agak terkejut, ataupun mungkin cara-cara dia tak tahu. Jadi mengambil masa yang agak lama lah orang kata tu untuk nak book slot. Okay, dan bila agak lama dan kemudiannya dah spend about 10 minutes gitu, sekali slot dah penuh, tak dapat. Jadi mungkin dah mendatangkan kekecewaan dalam diri dan sebagainya. Saya rasa buat permulaan ni saya rasa sabarlah, because kita pun tengah try and error juga. Jadi kita sama-sama bantu antara satu sama lain lah, jangan cepat marah dan sebagainya. Okay? Baik. Okey, Saudari Ridwan, persiapan di masjid pula macam mana? Persiapan di masjid, Masya Allah. Kita actually kan mostly kita punya all staff ni bertungkus lumus untuk menyiapkan especially tempat solat, tempat kata orang tu signage, supaya jemaah tu bila dia hadir kat masjid esok, mereka rasa tenang dan kata orang tu well informed kan. Jadi senang untuk jemaah tu ikut
aturan yang telah diberikan. Yes, memang kita kata orang tu very busy this period Yeah, especially kita punya abang-abang noja tu tak ambil spring dengan orang. Masya-Allah. Baik, benda ni kalau kita dapat kerjasama para penonton, dia boleh, benda yang susah dia boleh jadi mudah lah kalau kita ada kerjasama. Dan pada masa yang sama dia kena ada kesefahaman. Tapi bila kemarahan tu, saya katakan secara lumrahnya manusia tu ada sifat marah. Dia ada sifat marah, tetapi kita kan diajar. Kita diajar baru habis bulan Ramadan. Kita baru habis bulan Ramadan. So dalam bulan Ramadan kita dah diajar untuk bersabar, kita diajar untuk istiqamah, kita diajar untuk itu. Tapi kenapa dah keluar daripada zona Ramadan tu, kita bersikap tu dah jadi macam kata orang tu, dia punya fitrah tu dah jadi kembali asal balik. Mungkin Ustaz boleh sampaikan tak Ustaz, macam kenapa boleh macam tu keadaan tu? Saya rasa disebabkan dah terlalu rindu sangat dengan masjid sampai macam tu sekali. Kalau kita tengok betul, kalau orang yang rindu dengan masjid, saya rasa sikap itu memang tak perlu ada dalam seorang, kira diri kita lah. Kita tak perlu ada that, itulah sebab kadang-kadang kalau kita tengok dalam benda gini, kalau terjadi dalam diri kita, maksudnya kita tak dapat mengawal diri kita sendiri kan. Saya selalu ingatkan, bila Allah memberikan satu nikmat itu nanti pelan-pelan dia akan, kalau kita syukur, insya-Allah Allah akan luaskan nikmat itu. So bila kita dah daripada Ramadan, terus kita sekarang kita dalam bulan Syawal dah habis, sekarang Zulkaidah, maksudnya seperti mana kita cakap satu dalam bulan Ramadan, kita kena istiqamah daripada Ramadan itu sampai ke Ramadan yang akan datang untuk tetap istiqamah. Tapi kalau kita meletakkan benda kecil menjadi besar, atau kita tak boleh sabar menunjukkan macam mana kita mengawal diri kita sendiri kan. Kalau kita tengok pun macam kita tengok dalam keadaan lain, macam ada orang komplain tak boleh alamak 50 je slot, tak boleh buka banyak dan sebagainya ke apa. Kalau kita tengok betul-betul ini untuk mengawal situasi lah di dalam itu dan sebagainya kan. Betul. Saya sokong. Jadi untuk mengawal situasi itu bukan mudah. Kita pun macam MRO pun, kita pun kalau jadi imam kat depan tu pun banyak benda-benda yang kita kena patuh, kita pun kena ikut agar kita sendiri dapat jaga diri kita dan jaga diri jemaah. Kalau kita tak ikut, maka nanti kalau kita kena wa'iyyazubillah min zalik, takut jemaah pun kena, dan nanti dia akan merebak balik seperti dulu wa'iyyazubillah min zalik, kita nak benda tu jadi. Baik, macam Ustazah sendiri sebab saya dekat dengan Gilang kan. Kenapa orang boleh sabar macam maksudnya mereka boleh tunggu seketika. Maksudnya kalau dulu nak pergi pasar, kena cek dengan IC mana yang siapa yang nombor ganjil pada hari berikut, pada siapa pula yang hari tarikh tu genap, dia pada hari berikut. Tetapi bila datang ni situasi dalam ibadah ni, tiba-tiba kita boleh memberontak pula, macam kita salahkan satu department tu. Kenapa tak boleh macam kita nak sehala tuju untuk tersabar sebentar sedikit, sebab benda tu nak kena educate lah Ustazah. Kalau Ustazah ada kata dua? Saya setuju dah dengan apa yang Ustaz Farhan katakan, sebab di saat bila mana government beritahu bahawa untuk nak masuk pasar Gilang kita kena ikut IC number, kira number yang terakhir dalam IC kita, dan boleh nampak kebanyakan masyarakat dapat ikut. Tak ada pula yang beratur tu mengamuk-ngamuk ke apa ke, tak adalah, mereka dapat ikut dengan beratur dengan cara yang baik dan sebagainya. Tetapi bila di mana solat Jumaat dibenarkan hanya 50 sahaja, dekat Facebook bila saya baca komen-komen saya, kebanyakannya ada yang quite harsh lah words dia tu, yang mana saya rasa tak sepatutnya berlaku macam gitu. Sampai saya dapat difahamkan juga, ada teman yang kongsikan pada saya, sampai mufti pun orang marah juga. Tu macam saya ni menusuk di kalbu punya komen ni. Tak ada. Sebab apa Ustaz? Sebab di mana bila seorang leader tu nak buat keputusan, dia bukan buat keputusan dalam sekelip mata, dalam satu malam dia menerusi beberapa proses dan beberapa steps, dan perkara tu bukan satu perkara yang mudah. Dia mengambil masa, dan I'm telling you, saya rasa lah kalau kita sebagai orang biasa, kadang-kadang bila kita ada masalah, kita tak dapat tidur malam dan sebagainya. Ini apakah lagi mufti ataupun ustaz-ustaz yang memang orang kata tu yang di atas lah, maksudnya
mereka yang memikirkan keadaan kemaslahatan masyarakat di mana untuk memastikan bahawa keselamatan dan kesihatan sebagainya. Saya rasa mereka lagi memikirkan banyak perkara dari sudut macam-macam aspek. Jadi saya rasa kita yang sebagai jemaah ni, saya rasa kita sepatutnya menerima dan having that trust, percaya. Berlapang dada ataupun berlapang dada, percayaan. betul. Sebab kenapa tahu Ustaz Kamarul, tengok macam cara orang cakap ni seolah-olah macam orang dah lama dendam kesumat kepada seseorang tu kan, ataupun satu badan tu, sampai diorang luahkan perasaan tu macam seolah-olah macam okay, bila kita jumpa kat depan, okay, semua sama macam biasa je. Tapi bila kat keyboard warrior, macam saya boleh katakan, dia lain cerita pula. Jadi kadang-kadang kita jangan jadi macam sikap macam tu. So sebaiknya dia berlapang dada lah macam tu kan. Jadi Ustaz, apa pendapat Ustaz macam kenapa orang-orang ni dia berpandangan macam gitu, macam kenapa dia ikut untuk menanyakan tentang fatwa ke tentang perkara-perkara tersebut lah. Bila terjadi ni macam kenapa orang itu dia condemn ke dia apa, kenapa, macam apakah dia orang punya motif untuk laksanakan perbuatan tersebut lah. Okey, saya ambil pendekatan yang mudah. Waktu permulaan kita nak jalankan upacara pernikahan, pada awalnya masyarakat boleh terima dengan menerusi online tau, nikah menerusi online. Jadi bila mereka dengarkan yang bahawasanya pada 6 hari tanggal 6 hari bulan 6 tu dah boleh buat pertemuan secara fizikal dan sebagainya, tiba-tiba mereka lupa tentang online punya basis untuk nikah. Okey. Tapi kita kena ingat tau, sebab penyakit ini, penularan penyakit ini, dia berada dekat diri kita. Tetapi disebabkan kekuatan diri kita, kita selalu makan pemakanan yang sihat dan sebagainya, anxiety badan kita kuat, kita boleh kawal penyakit tu. Tetapi apa akan berlaku kalau sekiranya penyakit itu dah kena kat kita, dia termerebak pula dekat anak, orang-orang yang tersayang. Kita buat ibadah, kita jangan anggap yang kita sahaja yang orang tu untuk diri kita. Tetapi kita kena fikirkan daripada sudut orang lain juga. Sebab tu dalam kita melaksanakan ibadah, itu yang kita katakan selalunya para MRO ataupun para guru-guru yang atas-atas tu kata hablum minallah. Tetapi bila kita buat hablum minan nas, inilah kita katakan hablum minan nas. Sebab kita sayang dengan orang yang di luar, tak kiralah sama ada dia seagama dengan kita ataupun tidak, kita tetap kena terima pendekatan tersebut. Jadi benda ni pun berlaku di zaman Rasulullah SAW. Dia dah berlaku dan berlaku pula sekarang pada diri kita. Dan inilah kita katakan pengamalan sunnah ataupun mukjizat yang Rasulullah SAW katakan itu adalah benar. Jadi kita nak kena sabarlah. Jadi Ana pun ambil pendekatan yang macam mana tahu Ustaz Kamarul. Kita ambil pendekatan yang kita lihat, pendekatan nak melaksanakan ibadah haji. Kan, nak melaksanakan ibadah haji kan ada kuota kan. Kadang-kadang kena sampai kena tunggu 20 tahun, 10 tahun. Habis ada pula yang dah diberikan peluang, tak diberikan kesihatan. Dan sekarang ni kita pun ada peluang, ada kesihatan. Tetapi bila kita mungkin tak dapat. Yang lebih menyedihkan Ustaz, orang masjid boleh dapat lah. Orang yang bermasjid tak dapat. Itu yang tak sedap tu kita dengar. Itu soalan yang nanti kita akan, saya nak tanya juga tu. Jadi contohnya macam yang anda katakan tadi. Jadi bila netizen dapat tahu yang nikah ni menerusi online, diorang nak pula nikah menerusi fizikal. Ada yang waris mengamuk dengan saya sendiri. Dan saya katakan, secara pendekatan saya katakan perubahan ni, budaya ni kita nak kena adaptasikan sebab ini benda baru. Okey. Dan tak mustahil kalau kita tengok nanti lepas ni, selepas COVID ni dah dibuka fasa yang ketiga dan sebagainya, pasti akan ada manusia yang memakai kata-kata orang purda lah. Dulu purda tak berapa relevan sekarang purda dah relevan. Lelaki pun pakai purda. Handsome macam mana dia tak handsome pun dia kena pakai purda. Sebab dia rasa dia nak langkah keselamatan. Okay? Mungkin sekarang ni kita tengok dekat MRT, walaupun dulu dia letak temperature taking dan sebagainya, sekarang dia tak letak sebab dia ada contact tracing dan sebagainya. Dan kita tengok ada pula di kawasan-kawasan MRT dulu tak pernah pun ada letak hand sanitizer. Dan sekarang dia letak hand sanitizer dan sebagainya. Dan kita kena kawal lah. Jadi para pendekat yang sayang dengan Allah SWT, okay, kita cuba ikut dan jangan takut apa yang dilakukan oleh ketua kita tu untuk selamatkan diri kita jugalah. Sebab mereka buat pun, mereka adalah ketua. Dan kalau sekiranya mereka tak berjaya, mereka yang akan disoal. Kita sebagai orang belakang, kita tak disoal apa-apa. Kita terpaksa kena ikut dakur. Benda ni dah berlaku lagi. Yang kesiannya kita tengok pada jangka masa panjang, pekerjaan akan tutup.
dan kita akan duduk lagi dalam rumah dan kita kena buat secara yang macam inilah sekarang ni. Maksudnya kita punya keadaan dah takut dengan benda tersebut. Jadi kita cuba bersabar. Mudah-mudahan ubat ataupun apa kata orang tu, dia punya yang baik pun akan datang daripada Allah lah. Maksudnya ada penyembuh ni lah, insya-Allah. Kalau kita bersabar, insya-Allah. Itu yang aku jawapan Ustaz. Saya pun nak tanya Ustaz Syarifah sikit. Ustaz, apa jawapan Ustaz untuk orang yang cakap, kenapa MRT boleh buka, makin boleh buka, kita boleh buka, tapi masjid kenapa kena kawal dua? Jawapan yang Ustaz akan berikan kalau lah ada orang tanya gitu untuk manfaat jemaah juga. Okey, sebagaimana yang government kita pernah beritahu kan, kalau sekiranya dekat MRT transportation itu hanya sekadar like orang kata tu, kita tak akan spend time lama dekat situ. Dia hanya perantaraan untuk kita sampai ke destinasi yang kita ingin tuju. Okey, dia tanya touch and go saja. Tapi solat Jumaat ni di mana kita tahu pergerakannya ataupun awak akan pergi ambil wudu, and then after that perjalanan dia dan duduk kat situ untuk beberapa berkumpul lah Ustazah maksudnya. Berkumpul dan sebagainya. Saya rasa itu lagi dia punya risk dari high kat situ. Sebab tu kita memang limitkan. Jadi kita tak boleh samakan antara dekat bus stop kita tunggu bas ataupun kita dalam MRT dan sebagainya dengan keadaan situasi kita solat Jumaat. Ini adalah totally yang berbeza. Jadi saya rasa kita kena faham konsep di situlah. Sebab tu kenapa kita hanya boleh limitkan 50 orang sahaja untuk tahap pertama ni. Okay? Jadi kita dapat pantau keadaan macam mana. Kalau keadaannya better, keadaannya okey, insya-Allah dia akan buka banyak lagi ruang dan juga slot untuk para jemaah untuk datang solat Jumaat. Alhamdulillah. Cuba kadang bila saya buka Facebook, tak pernah nampak pun macam ada kata orang tu daripada, dia bukan nak cakap apa-apa macam kita kadang-kadang daripada masyarakat Melayu Islam ni sebahagian menyuarakan, tapi tak pernah nampak pun daripada masyarakat luar pula yang misalnya saya kata datang daripada tempat ibadah mereka, orang kecoh-kecoh dan sebagainya. Bila dia tetapkan 50, orang ikut dan sebagainya. Jadi kita ni yang beriman, kita rasa lain pula, macam kasar pula. Jadi mungkin Wan sendiri, Saudara Ridwan pendekatan masjid pula, apa yang disediakan lah. Maksudnya kalau kita datang, mungkin dah tak macam dulu Kalau dulu orang datang makan nasi biryani dulu sekarang tak ada makan nasi biryani datang masuk terus kita laksanakan solat. Jadi mungkin Wan boleh nasihatkan sikit kepada jemaah yang datang pada hari esok. Boleh, insyaAllah. Cuba before this saya nak add sikit lah kata orang tu memang kata orang kecoh pada hari yang di mana diorang kena booking sistem ni semua. Because saya sendiri pernah, kata orang tu, pernah attend satu konsert ni tau, di mana saya attend konsert Metallica. Bukan main. Dia macam gitu. Bila nak attend konsert Metallica tu kan, dah standby depan laptop ni, so tinggal nak klik all the way tau, tekan sampai dapat. Sebegitulah kita punya keinginan kita. Nak dengar Road to Jungle punya lagu Of course. Tapi itu lain sah, Road to Jungle. Itu kata orang apa, Guns N' Roses Okay. So macam gitu punya keinginan kita, nak saking nak sangat tu kan, kita sampai kalau kita tak dapat, kita macam kecewa. So we understand kita punya jemaah. Cuma like apa ni, I think kita punya mufti pun ada kata yang tentang apa ni, ibarat is God given leave, kata orang tu, kalau tak dapat kan. So back to yang question yang Ustaz Fahan cakap tadi, persediaan So macam dulu kalau kita apa ni, masuk masjid sebelum Covid ni, kita ada jimat di mana jualan nasi biryani ke, nasi ambeng nasi sambal goreng something like that kan. Nasi sambal goreng ayam sedapnya. Ui, sedap lapar ni dengar ni. Wow. Okay, so sekarang dia lain sikit. Bila kita masuk lagi-lagi untuk esok solat Jumaat, di mana kita kena tunjukkan kita punya confirmation email, di mana booking tu yang kita dapat, kita tunjukkan pada kita punya staff ataupun pegawai yang bertugas sebelum boleh masuk masjid. Dan bila dah tunjukkan NRIC tu, kita tunjukkan dan kita scan. Sebelum scan tu kita pastikan bahawa kena pakai pelitup face mask face mask. Kedua kena bawa sejadah. Yang ketiga sejadah sendiri then prepare yourself dengan bawa beg kasut ataupun plastic bag. Because why?
nanti kita akan kata orang tu bawa kita punya kasut tu wherever we go. So jadi kita bawa kasut kita di mana saja yang akan ditunjukkan oleh pegawai. Di situ juga kita akan letak kita punya kasut lah. Jadi kita masukkan plastik dan dia tak, kata orang tak mengotori dewan musola masjid. So then temperature taking, kena tembak kata orang tu kan. Jemaah-jemaah yang dah biasakan diri mereka ke masjid sebelum solat Jumaat ni, nanti mereka dah tahu yang kita kena bawa perlengkapan ni lah, dan juga kena tembak tu temperature. Tapi kalau temperature kita kata orang tu tak sesuai dengan dia punya suhu dia tu, mungkin terpaksa lah 7.5. 3.5 atau lebih. Yes, saya rasa itulah persediaan. Dengan kalau saya boleh tambah lagi satu, mungkin bawa payung lah. Sekiranya takut cuaca hujan, sejak hujan ni kan hujan, jadi takut nak kena beratur dan sebagainya. Jadi kita pun tak nak basah kuyup apa kan, jadi at least siapkan payung lah. Ya. Baik, kalau saya boleh tambah pula, masjid akan buka daripada jam 12.45 12.45. Jadi para penonton yang dah pun buat booking dekat Masjid Istiqamah, kita sarankanlah kita ikut sunnah balik lah. Maksudnya ikut sunnah, ambil wuduk daripada rumah, daripada rumah ataupun daripada tempat pejabat. Bila kita keluar daripada masjid tu dengan langkah yang kita dapat dengan penuh keikhlasan. Dan bila mana kita nampak teman-teman kita yang tidak dapat tersenarai itu, kita doakanlah untuk mereka. Jangan kita jadi sombong pula, aku dapat tau, Allah sayang aku, macam ni. Tak, macam itu. Maksudnya bila kita dapat peluang tu, maksudnya peluang itu yang Allah kurniakan kita dapat yang pertama. So yang saya fahamkan ada 3 minggu, solat 3 minggu. Mungkin yang mereka yang dah book pada minggu ini, minggu hadapan kalau dia cuba nak book dia tak dapat, kita kasih peluang yang orang lain pula. Sebab yang penting kita dah dapat peluang tersebut. Sebab bayangkan hanya boleh muat dalam 70 ataupun 70 masjid ni, 69 masjid atau 70 masjid ni, cuma kita boleh muatkan 8,000 orang je. Dia 8% ataupun 4% saja yang kata orang tu dimuatkan dalam solat pada hari esok. Okay, dan pada masa yang sama kita dah buka juga masjid dah buka juga Asatizah sekalian untuk solat berjamaah. Kita pun kita buka 50 slot juga. Jadi bagi mereka yang rindukan masjid walaupun tak dapat solat Jumaat pada hari esok, bolehlah tunaikan solat jemaah. Sebab solat jemaah ni dia punya booking paling mudah lah. Maksudnya sistem dia mudah dan masuk dia macam itu. Cuma bila nak masuk solat Jumaat tu, semua orang nak solat Jumaat. Semua orang nak solat Jumaat. Tadi Ustaz Kamarul sebelum Ustaz Kamarul tembak saya nak tembak Ustaz Kamarul balik lah. Ustaz Kamarul ni, orang tanya, orang masjid ni macam mana? Dia dalam lingkungan 50 orang ke atau macam mana? Ustaz boleh ni. Okay. So ada baca-baca komen kan cakap, apalah ni 50 orang tu masih kita orang volunteer member apa dan sebagainya. Okay, untuk pengetahuan semua, orang masjid kita orang memberikan aluan untuk para jemaah. Kita tak dibenarkan untuk booking lah maksudnya. Maksudnya tu kita tak dibenarkan untuk booking. Jadi kita ni mungkin ada ditugaskan untuk memantau dulu. Selepas tu mungkin kita akan solat biasa lah kalau berjemaah. Kalau macam imam, kalau solat Jumaat, yang saya masuk hal lah imam kan, kita memang kat depan lah. Tapi untuk yang lain juga mereka memberikan peluang untuk orang-orang untuk jemaah-jemaah untuk pergi dahululah. Kita mungkin laksanakan solat zuhur ke dan sebagainya lah. So untuk mereka yang katakan orang-orang masjid ni dah hubung dan sebagainya, kita tidak dulu dalam booking tu, dan kita mungkin solat selepas itulah. Jadi kalau macam ada orang tanya, itu jawapan dia lah kan. Dan untuk kita fahamilah dan sebagainya. Sebab anda pun difahamkan pegawai MUIS pun diharamkan juga untuk booking yang anda difahamkan contohlah pegawai yang dalam badan-badan keagamaan, contohnya macam Majlis Agama Islam, masjid, kita semua tak dapat untuk laksanakan perkara itu. Jadi misal katalah kalau saya bukan seorang ustaz, saya cuma sebagai seorang noja, saya cuma pastikan keselamatan para jemaah yang 50 datang tu, mereka akan dapat keselesaan tersebutlah. Kita hanya kawan dan memantau saja pergerakan anda, macam tu. Jadi jangan ada macam skop yang katakan orang kerja masjid dapat peluang ini. Tak, kita tak dapat peluang tersebut. Cuma bila kita
diminta untuk bertugas ataupun memimpin, itulah pimpinan yang paksa kita laksanakan. Even though kalau nampak ada relawan yang dekat depan dan sebagainya, mereka pun sama-sama bertugas dan mereka diminta untuk berikan nama, dan nama yang diberikan sahaja yang dapat masuk untuk bertugas. Jadi mereka bukanlah macam kita katakan VIP ke tak, mereka adalah petugas. Jadi kita nak kena fahamkan para penonton ataupun para netizen yang di luar sana lah, insya-Allah. Betul Ustaz, boleh anda tambah sikit? Actually betul, saya sokong pada Ustaz Fahan punya kata orang tu keterangan Betul, kita sebagai pegawai masjid ni, we actually serve the jemaah first. So kita punya prinsip tu, kata orang tu, jemaah dahulu, kita kemudian. So kita tak orang masyarakat fikirkan yang just because kita pegawai masjid, kita kata orang tu confirm dapat, belum tentu. Sebab kita nak memastikan yang semua ikut aturan, baru kita boleh join mereka. Itu pun jika ada kesempatan. Betul. Sampai MMB pun kena ni juga, kena booking juga. Tak boleh ni, dia tak ada aplikasi kalau MMB nak masuk, petugasan pun kita kena berikan kepada MMB supaya nampak yang dia betul-betul bertugas. Macam tu sekali lah kita berikan orang tu. Baik Ustazah, nak tanya ni Ustazah. Kalau kau Nak tambah je. nak tambah, dia memang suka tambah. Nasi tambah. Macam cili padi suka tambah. Baik. Apa dia Ustazah, nak tanya. Kalau sekiranya yang booking tu adalah kaum wanita, macam mana Ustazah? Kalau untuk kaum wanita kan, untuk tahap ni, untuk saya rasa phase pertama ni kan, saya rasa jangan dululah, kita utamakan kaum lelaki dulu, kerana kaum wanita ni tak ada kewajipannya untuk melakukan solat Jumaat. Sedangkan yang untuk kaum lelaki je tak cukup kan, nak book. Yang saya dengar pukul 10 lebih pagi je dah fully book. Okay, jadi saya harap kaum wanita tu buat masa ni kita sabar dulu. Kita tunaikan solat Zuhur macam biasa. Nanti insya-Allah bila masjid dah buka semula macam biasa, bolehlah kita melakukan solat Jumaat. Okay, saya cuma nak tambah yang tadi tu. Kerana saya rasa saya gila dengan apa yang Wan katakan, like macam kita staf masjid kita memang dulukan jemaah kita. Okay, jadi saya harap untuk esok sekiranya kalau ada jemaah yang datang untuk beratur untuk masuk menunaikan solat Jumaat, saya rasa kita sekurang-kurangnya ataupun as simple as berikan senyuman dan kata-kata yang baiklah untuk pegawai-pegawai kita yang bertugas. Kerana apa? Bayangkan mereka bertugas di masjid volunteer tapi mereka tidak dapat menunaikan solat Jumaat bersama. Okey, bagaimanakah perasaannya tu Okey, jadi saya rasa as simple as just be kind to others lah. Okey, sebab mereka pun orang kata volunteers. Jadi kita nak kena saling menghormati lah. Ustaz, saya nak tanya, kalau misalnya ada yang walk-in, because tak semua orang yang mungkin ada warga senior dan sebagainya kan, yang mungkin tidak tahu secara booking sistem, adakah mereka dibenarkan masuk ataupun tidak? Ataupun mereka yang walk-in macam mana? Contohnya seperti driver Grab ataupun taxi driver dan sebagainya. Okey, bagaimana bila situasi yang macam gitu Okey, Ustaz Komarul nak mulakan ke atau macam mana? Tak apa Ustaz, silakan. Suara guna. Okey. Baik, yang saya dapat fahamkan, kalau untuk pemantauan solat Jumaat, kita ambil strict sikit lah. Maksudnya mereka yang betul-betul dah buat fully book, yang maksudnya dah booking 50 orang tu, yang kita kasih fully book tu, mereka yang diutamakan. Walaupun nanti orang nampak, kita nampak ruang kosong lah dan sebagainya, kita tak benarkan. Apa yang dalam kawasan lingkaran masjid, maksudnya dalam kawasan masjid, itu yang hak kami untuk menjaga anda. Tapi di luar kawasan masjid, misal kata dia kata, dengar suara Ustaz Komarul khutbah, kita sembang kat tepi pagar, itu hak anda nak buat apa, hak anda. Tapi pihak berkuasa akan ada di sana dan kami takkan apa dia kata orang tu, tak akan mengganggu pihak berkuasa kalau sekiranya mereka yang menenangkan anda dan sebagainya. Sebab tu saya katakan, bila kita lakukan ibadah, kita ambil pendekatan nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So saya teringat urusi saya itu ada berikanlah perbezaan di antara redha dan pasrah. Apa beza dia Ustazah, redha dan pasrah? Pasrah ni kan kita kata apa, alamak, kita kata tak apalah kita berserah, tapi kita tak ada, kita dalam hati tu macam ada perasaan dendam lagi tau. Tapi kalau kita redha ni, kita serahkan, tak apalah, mungkin ini ketentuan yang Allah nak berikan kebaikan, itu nama dia redha. Jadi kita ada keredaan, ada kepasrahan.
So kita nak ambil yang macam mana? Kita nak redha ataupun kita nak pasrah. Kalau pasrah, dia balik kepada nafsu. Tapi kalau redha, dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila soalan tadi, kalau sekiranya sembahyang jemaah, jemaah bukan jumaat. Okey, jemaah. So kalau jemaah, dia berbeza pula. Kita ada pegawai yang sedang memantau. Kalau ruang tu masih lagi tidak mencukupi kepada 50 slot. Contohnya dalam slot yang kita sediakan tu, kotak-kotak yang kita sediakan tu ada 20 orang. So kita nampak ada lagi yang nak datang, nak masuk, kita masih benarkan mereka masuk. Ini untuk solat berjemaah, bukan solat Jumaat. Saya tekankan sekali. Tapi kalau untuk solat Jumaat, memang untuk 50 orang yang telah pun ditetapkan namanya, itu sahaja yang boleh masuk. Kalau sekiranya nak masuk juga, kami tak akan benarkan dan kami akan gunakan dengan cara berhikmah supaya anda fahamlah. Sebab tu kita katakan bagi mereka yang warga emas tidak digalakkanlah. Sebab mereka lebih mudah untuk dijangkiti. Jadi kita tak nak benda tu. Kita tak nak benda tu berlaku. Kita ambil saja. Hatta budak sekolah pun kita tak terima. Kita lebih dahulukan lebih yang kata orang tu lebih dewasa dan sebagainya lah. Macam tu, Wallahualam. Mungkin Ustaz kalau nak tambah, silakan Ustaz. Okay, kalau macam sebab kita cakap solat Jumaat ni dia dah booking 50 orang kan. Jadi bila 50 orang tu kita tak booking dia dan sebagainya, kita tak akan benarkan dengan sebab kita imagine dia ada 2 sesi tau. 2 sesi ni satu pukul 1 10 minit mula, dia satu pukul 2 lah, 2 10 minit nanti dia jadi ada azan dan sebagainya. Okay, jadi bila kalau kita nampak dia punya transition daripada satu session ke satu session ni, dia akan mengambil masa. Jadi kita nak kena betul-betul make sure dia punya masa tu betul-betul ikut. Kerana kenapa antaranya juga kalau kita tengok nak kena apa nama dia solat kalau boleh betulkan ke kalau solat tu 20 minit khutbah dengan solat. Dia dalam 20 minit je dia punya masa tu. Masa dia tak lama. Kenapa? Untuk kita jangan ada perbualan dan sebagainya kan. Even kalau kita nak solat ba'diyah dan sebagainya, kita solat cepat-cepat bagi ruang untuk orang lain nanti nak masuk. Sebab kita kena ingat kita punya noja nak kena bersihkan tempat tu, nak kena make sure tempat tu itu lagi dan sebagainya. Jadi untuk bagi peluang kepada yang 50 lagi yang akan datang kepada sesi kedua. Dengan kalau kita tengok tadi Ustaz macam mana Ustaz punya kalau Zuhur tadi, kira senang tak kita sendiri sebagai imam ni nak jaga timing tu atau nak ikut 20 minit tu? Agak senang lah Ustaz saya rasa. Okey, waktu yang tadi permulaan tu saya masuk tu dah nampak Abang Ridwan kita dah azan lah. Okey, Abang Ridwan azan menggunakan mask jadi bila pendekatan yang kita dapat daripada pejabat mufti bagi mereka yang maksudnya kita tak bertentangan dengan jemaah, di situ yang kita boleh buka kita punya mask lah. Maksudnya bila kita nak lantunkan suara dan sebagainya, kita dibenarkan untuk buka pelitup tersebut. Okay? Contohnya pada hari esok, jangan sampai orang ambil gambar viral kata Ustaz Kamarul, Ustaz Farhan tak pakai mask. Okay? Kita nak kena fahamkan bahawasanya bila kita berbicara menggunakan face mask ke face shield ke agak payah. Memang payah. Jadi pendekatannya bila mana kita kena buat, kita dah ada akrilik yang cermin tu, akrilik tu insyaAllah air ludah saya ke air ludah Ustaz Kamarul takkan terkena lah. Kalau dulu kalau terkena kan berada Ridwan abang tempias. Dia macam tempias tu dia kata tempines ke apa, dia kata keberkatan kali tak ada keberkatan lagi dah. Kali ni dia takut kepada ni, saya gurau je. Jadi benda tu kita jagalah. Jadi bila mana kita nanti yang tadi saya dah laksanakan, ada pula jemaah tu dia duduk dan dia siap baca Quran dan sebagainya. Jadi itu kita katakan budaya yang sebelumnya lah. Kita boleh duduk, kita boleh i'tikaf dan sebagainya. Tetapi kali ini kita kena buat pergerakan yang lebih cepat. Maksudnya kita permudahkan orang lain untuk lakukan dan sebagainya. Hatta imam pun tak boleh baca Sabbi Isma Rabbikal A'la, surah Al-A'la dengan surah Al-Ghashiyah pada hari esok. Kita diminta baca yang lebih pendek. Kalau boleh saya nak baca Yasin, Allahu Akbar. Allah. Dengan kalau kita tengok pun kita bila imam atau Bilal bila baca tu dia tak boleh tengok ke belakang. Betul Ustaz. Betul.
kan. Betul. Dia tidak boleh pusing ke belakang. Dia bila kalau berbual nak buka masuk dia bual ke depan. Betul. Dia kalau ke belakang takut kena dan sebagainya. Dia kena pakai mask lah. Dia kena pakai Jadi benda-benda ni bukan pada jemaah je, para imam pun kita kena ikut dia punya dia punya Peraturan. panduan dia lah. Jadi kita pun nak kena memberikan jemaah-jemaah keselamatan dan sebagainya. Dengan itulah macam Ustaz cakap lah, kita dah tak boleh baca surah panjang-panjang kan. Sabbi isma rabbikal a'la tak boleh, al-ghasyiyah pun tak boleh dan sebagainya. Jadi kalau imam tu baca surah pendek, jangan pula. Saya tak rasa semua akan komplain lah, lagi ada yang akan suka lah kan surah pendek. Tapi kadang-kadang ada juga ustaz netizen yang macam itu. Dia macam, apalah semayang Jumaat tak sempurna lah, tak ada surah Sabbi isma, tak ada baca al-ghasyiyah. Baca panjang pun kena, baca pendek pun kena. Besok saya nak buat viral lah, baca alif lam mim. Tak apa surah Nun Macam teringat lagu Sudirman apa ni? Kanan salah, kiri pun salah. Ini semua serba salah. Actually kan, okay, saya nak tambah sikit kalau saya lihat pada sudut di mana dalam keadaan sebegini, kata orang tu, kita harus memahami dari segi naluri kita, di mana naluri kita untuk kita bersabar itu paling kata orang paling susah sekali tapi kita still have to do it, yes, dalam keadaan begini. Dan keduanya, kalau dari sudut kata orang tu syukur itu satu nikmat yang besar. Walaupun kita tak dapat solat Jumaat, tapi kita dapat solat berjemaah di masjid. Saya rasa itu pun dah satu kesyukuran yang Allah berikan. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Saya sokong. Ustazah macam ada nak tambah? Tak ada tambah. Hari Ustazah seorang macam tak berapa menjadi Pandai pergi mana? Pandai. Lone Saya Ranger. nampak partner dia macam watching tapi tak Watching, masuk agak ni. Watching kan. Watching tiap lilin ke? Partner dia tengah hari ni dia tengah ada urusan personal lah, jadi dia rasa dia tak boleh masuk kan. Tengok sambil like lah Ustazah Ustazah Baitina tengok sambil like. Tak apa. Kita faham Suria. Assalamualaikum Ustazah Baitina. Tapi betul Ustaz Fajina dia join lah, dia nampak dia tengah watching lah, jadi dia ikuti lah. Dia ikuti. Masya Allah. Dia kata Ustaz Farhan berbual Masya Allah lah. Baik. Terima kasih atas kata-kata membawang di belakang saya. Tak apa, malam esok ada lagi. Dia tak ada mengapa. Malam esok ada lagi. Okey, akhir kata daripada para asatizah, mungkin kita mulakan daripada Saudara Ridwan dululah. Baik, Saudara Ridwan, akhir kalam daripada anda. Okeylah, akhir kalam apa yang saya nak kata untuk besok, saya sebagai hamba Allah begitu bersyukur yang bahawasanya kita sudah dapat masjid tu dibuka. Itu paling penting. Kalau kita think back, kita reflect back ataupun kembali kepada di mana masjid tu tutup, rindu sangat. Betul rindu. Bila masjid tu yang masa you all buka yang satu segmen tu yang masjid dah buka, very excited. Yes, macam saya nampak satu dekat Facebook tau, di mana I think ilmu fit punya ni, orang tu dia pegang handphone, dia sambil berlari-lari ke masjid, sakingnya dia rindu sangat tu. I think susah nak. Dan sekarang ni jadi bila lontarkan azan tu, rasa macam mana tuan? Susah sebab bila lontarkan azan tu sebab yes, and is satu kata orang tu satu nikmat. Masjid dibuka tu dah kira satu nikmat. Wa ima kalau kita tak dapat berjemaah, kita dapat individu pun, walaupun kata orang satu pahala. Satu pahala tu to me is still pahala tau. Dan pahala tu pun akan diberikan oleh Allah. Jadi kita tak tahu sama ada Allah nak berikan kita satu pahala atau maybe more than that, we don't know. But the thing is we did an effort that I want to go to the masjid. Itu sajalah. Baik, Ustazah Syarifah.
Okay, bagi saya pula yang paling penting sekali besok kalau kita dah dapat masuk, kita jangan lupa certain apa orang kata tu precautionary measures lah, maksudnya amalkan salam mufti instead of berjabat tangan, okay, dan kurangkan orang kata tu bercakap lah, maksudnya tu yang kalau tak perlu lah, okay, kerana kita pun nak kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Itu yang paling utama sekali lah. Dan jangan risau, jangan sedih-sedih sebab di mana kalau Allah kata memang itu rezeki kita untuk salat Jumaat pada hari itu, maka dia tak pernah salah. Okay, insyaAllah kalau memang you ada chosen one, memang itu rezeki awak akan dapat. Okay, jadi tak perlu rasa sedih, tak perlu rasa risau. InsyaAllah kita doa-doa yang terbaik. Semoga satu hari nanti kalau masjid dah buka, kita sama-sama dapat tunaikan salat Jumaat bersama. Okey. Baik, saya nak kasih Ustaz Kamaru kata akhir. Saya ambil dulu Ustaz Boleh Ustaz? Okey, boleh. Okey. Saya ambil kata akhir. Kita bawa semulalah. Kita baca Quran sikit daripada surah Al-Baqarah. Kita buka ayat 45. Tadi Ustaz pun ada terangkan juga Mungkin Ustaz dah pernah terangkan ayat ni. Ayat 45. Allah SWT berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Sebab apa, dalam kita solat tu kita sebenarnya khusyuk. Apa tu khusyuk? Khusyuk adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada khudu', dia ada khusyuk. Tapi khusyuk dia lebih kepada percakapan, perbuatan, pergerakan badan dan sebagainya. Itu nama khusyuk. Tapi kalau khudu', dia cuma perkataan yang kita katakan patuh daripada sudut anggota badan je. Tapi kalau kita khusyuk, kita takut kepada Allah, kita lakukan pendekatan tersebutlah. Jadi jangan sampai yang macam Rasulullah kata apa, akan diangkat tanda-tanda khusyukan tu di akhir zaman tu akan ditarik. Itu yang akan berlaku bila tak ada khusyuk tu. Kita jadi macam inilah, sebahagian orang ni mengamuk dan sebagainya. Tapi jangan pula nanti bila masjid dah buka, wajah-wajah itu yang tak ada pula. Saya tak nak macam tu. Jadi bila kita mengamuk sebab kita tak dapat pendekatan untuk solat, kali ini kita nak pula bila dah buka masjid secara sempurna sebagainya, kita datang macam mana yang kita tak pernah datang, macam tu. Mudah-mudahan dengan ada perasaan khusyuk dan sabar tu, Allah SWT akan angkatlah apa perkara yang tadi susah menjadi lebih mudah lah, insya-Allah. Baik, saya tu nak punya pengungsian. Silakan Ustaz. Okay. InsyaAllah kalau Ana berakhir, insyaAllah pada Ana mungkin kata terakhir adalah cakap pasal panduan. Panduan ni bukan baru saja datang dari hidup kita lah. Panduan ni datang daripada dulu daripada pertemuan kita hidup dan sebagainya. Even kalau Al-Quran pun dia ada panduan-panduan yang kita perlu ikutkan. Boleh tak kita cakap benda tu kita tak nak laksanakan, macam benda yang benda yang disuruh kita cakap tak nak laksanakan lah. Padahal itu adalah panduan hidup kita. Macam kita cakap kalau kita nak solat, kita tak nak solat zuhur je, solat ini tak nak. Kita tak boleh cakap kita tak nak benda tu. Itu adalah panduan yang membentukkan pribadi kita sendirilah. Kan kita ikut panduan-panduan itu. Nanti dan daripada mahsyar nanti pun kita ingat kita pun kena kena beratur, kena ni dan sebagainya. Kalaulah kat dunia ni kita boleh beratur untuk tengok wayang, untuk masuk stadium, untuk ini, kenapa perkara-perkara seperti ini bila terjadi kita tak boleh ikutkan. Itu walaupun orang cakap pasal itu agama lain lah dan sebagainya. Betul. Mesti kita dengar benda-benda gitu. Di dalam bab agama ni, bila kita letak prinsip dalam diri kita untuk kita menjaga panduan-panduan ini, insya-Allah dia akan membantu kita bukan di dunia ini tapi di akhirat nanti. Kan kalau kita tengok kalau kita tengok dalam diri kita ini, panduan adalah panduan adalah yang membawa diri kita untuk membentuk diri kita sendiri. Jadi bila kita ada panduan tu, bila ada buku sistem ke apa dan sebagainya, jadilah seorang Muslim yang taat kepada perkara tersebut. Jangan kita mengingkari ke apa dan sebagainya. So kalau kita ingat dalam kejadian Nabi Musa AS dengan kaum dia kan, bila Allah suruh sembelih sembelih lembu, apa jadi dia tanya. Jadi bila dia tanya tu, bila tanya apa, last satu lembu tu dia susah. Kira Allah nak memudahkan kita. Ustaz nak tambah benda je Ustaz? Saya tambah. Tak tambah. Saya kalau tambah pun pasal kalau Ustazah Baitina kan, dia kalau cakap pasal niat, dia cakap pasal niat, balik kembali kepada niat. So kalau kembali kepada niat tu, niat usaha yang para penonton yang telah pun usahakan untuk memasuki dalaman tu, kalau tak biasa tak dapat masuk,
Yang penting dah kembali pada niat. Kalau niat tu dah baik, insya-Allah akan terbalas dah. Ni saya cakap bukan nak katakan kepada ulama Cina, tapi selalu kalau kembalikan kepada niat, kembalikan kepada niat. Besok pun kita cakap pasal niat. Jadi, Assalamualaikum Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Jadi kira apa yang saya cakap tadi, apa yang kita laksanakan ini semua, kita jangan mempersoalkan dari segi ingin mengejek ke, ingin apa ni, macam tak puas hati. Kalau soal memang kita tak tahu, dipersilakan. Tapi kalau soal selama ejek ke nak apa, dia akan menjatuhkan kita balik macam mana kita nak membentuk peribadi Muslim kita sendirilah. Okay? Itu saja apa yang saya ingin sampaikan. Kan? Tapi sebelum kita tutup Ustaz, mungkin kita nak share sikit untuk besok. Besok insya-Allah kita ada apa? Besok kita punya program ni dia amat panas lah. Sangat panas saya Wan. Wan nak masuk sekali Wan. Nak masuk campur. Panas macam mana panas? Pisang goreng yang panas Tak, dia panas, nak kata panas volcano pun ni lagi panas lah. Oh, wah. Looking forward to you all punya program. Masya-Allah. Alhamdulillah Masjid Istiqamah ni banyak program kita punya asatiza ni. So jemaah tontonilah program-program kami di Masjid Al-Istiqamah. Di samping menyokong usaha kami melalui dana dana COVID insya-Allah. Nak rasa dalam semua mungkin Ustaz Syafam sampai Tina akan lagi panas lah. Sedangkan yang kita bincang antara kita je dah panas suasananya. Tapi saya rasa insya-Allah besok jemaah di luar should join us lah. Pasal banyak yang akan kita bincangkan. Again kita bukan ahli pakar tapi kita hanya berfungsi pengalaman, berfungsi ilmu yang ada. InsyaAllah. Baik, sekalian teman-teman, terima kasih atas pandangan antum semua. InsyaAllah manfaat itu dah akan tersampai kepada penonton kita lah, mudah-mudahan insyaAllah. Jadi para penonton, teruskan dengan semangat kita bersama. Okay, we are one. Macam tu lah selalu Suami Yusuf kata apa, together we one, macam gitu Ana pun tak tahu ada slogan. Tapi yang penting kita secara bersama, mudah-mudahan dengan kesatuan hati kita, Allah SWT buka lah lagi lembaran-lembaran baru daripada tanggal 6 hari bulan, 13 hari bulan, 19 hari bulan, dah masuk sekarang 26. Mudah-mudahan ada lagi berita-berita gembira yang akan berlaku di hadapan kita. Amin. Amin. Baik, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada kita semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain segmen, di lain masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah रहमतेरी चावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste?
Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allah.